Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita wilayah dimulakan dengan rangkuman laporan utama. Aliran trafik dilaporkan tinggi dan perlahan di lebuh raya utama berikutan pertambahan kenderaan perantau yang mula kembali ke destinasi masing-masing pada hari keempat Aidilfitri. Untuk perkembangan semasa, langsung ke Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM bersama Damira Hatikah Muhammad Nurzain. Baik, terima kasih Otto. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya kini berada di Lembaga Lebuh Raya Malaysia untuk membawakan kepada anda keadaan trafik terkini di Lebuh Raya Utama Negara bersempena warga kota pulang ke negara ibu kota selepas meraihkan Aidilfitri dan akan memulakan semula rutin harian masing-masing pada Isnin ini. Dan seperti yang anda boleh lihat di skrin belakang saya ini, saya mulakan dengan paparan di skrin kilometer 165 Bandar Baru Jawi. Kenderaan bergerak perlahan dari Juru ke Bukit Merah. Dan seterusnya di LPT2 di kilometer 331.4 Bukit Besi ke Paka, trafik turut perlahan menuju ke Kuantan. Dan seterusnya di Macap di kilometer 70, kenderaan juga bergerak perlahan dari Simpang Renggam menuju ke Yongpeng. Dan terakhir sekali di kilometer 305.4 di Gua Tempurung, kenderaan juga perlahan dari Gopeng menuju ke RNR Tapah. Dan pengguna diingatkan untuk mengisi minyak kereta di stesen minyak terdekat terlebih dahulu sebelum memulakan perjalanan seterusnya. Pengguna juga diingatkan untuk tambah nilai kad touch and go dan RFID anda di stesen terdekat bagi memudahkan perjalanan anda. Setakat ini saja yang boleh saya kongsikan di LLM. Kita ke RNR Tapah arah selatan bersama Shana untuk laporan seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Damirah di LLM. Perkembangan semasa aliran trafik Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan. Apa yang dapat saya kongsikan, aliran trafik menghala ke ibu kota dilaporkan perlahan di beberapa laluan di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan ini berikutan pertambahan jumlah kenderaan. Ya, susulan orang ramai sudah mula pulang ke ibu kota selepas bercuti di kampung halaman masing-masing sempena sambutan Aidilfitri. Dan apa yang dapat saya kongsikan di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan ini, trafik dilaporkan perlahan dari Kuala Kangsar menuju ke Ipoh Utara, Ipoh Selatan menuju ke Simpang Pulai, Gua Tempurung menuju ke hentian RNR Tapah dan juga Sungai menuju ke Slim River. Dan juga sebagai makluman kepada penonton, sebanyak 18 lokasi smart lane diaktifkan di sepanjang lebuh raya untuk menampung peningkatan jumlah trafik. Dan di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke selatan ini, smart lane diaktifkan di Sungai bermula kilometer 354 hingga 356, dan yang mana ketika smart lane diaktifkan, lorong paling kiri ataupun lorong kecemasan dibuka sebagai laluan tambahan yang boleh digunakan oleh kenderaan persendian dan juga kenderaan ringan. Dan suka untuk saya ingatkan kepada anda, pastikan anda memandu dengan berhemah mengikut hal laju yang ditetapkan di smart lane, iaitu tidak melebihi 60 km sejam. Dan diingatkan kepada anda, smart lane lorong kecemasan hanya boleh digunakan apabila smart lane diaktifkan. Dan anda juga disarankan merancang perjalanan dengan lebih mudah dengan merujuk jadual perjalanan digital melalui MyPlus TTA di aplikasi MyPlus. Selain itu, suka untuk saya ingatkan kepada anda, pastikan diri anda dan juga kenderaan anda berada dalam keadaan yang baik. Sekiranya anda penat, berhenti seketika, berehat sebelum memulakan perjalanan, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Baik, setakat itu dapat saya kongsikan untuk aliran trafik di RNR Tapah menghala ke selatan ini. Kita nak bersama dengan Syikin di RNR Seremban. Syikin. Ya, Syana, perkembangan trafik di sebelah selatan pula saya bawakan dari kawasan rehat dan rawat RNR Seremban arah utara. Saya dan kru berada di sini sejak daripada pukul 3 petang tadi lagi. Memang terdapat pertambahan kenderaan dari masa ke masa, namun aliran trafik masih lagi lancar dan tiada kesesakan berlaku di sepanjang Lebuh Raya Plus Utara Selatan dari kawasan Seremban ini menghala ke arah utara. Bagaimanapun, berdasarkan info dari laman sosial X Plus Line, aliran trafik
tinggi dan perlahan ke arah utara daripada Selinggi menuju ke Port Dickson. Di RNR Seremban Arah Utara ini pula dilihat keadaan masih lagi terkawal dengan bantuan daripada petugas keselamatan rela. Dan suka untuk saya ingatkan, sempena musim perayaan Hari Raya Aidilfitri Plus menambah laluan Smart Lane kepada 18 lokasi tumpuan trafik di Lebuh Raya bagi membantu melancarkan pergerakan aliran trafik. Dan sedikit tips keselamatan yang dapat saya kongsikan, sekiranya anda berhenti di lorong kecemasan, pastikan anda nyalakan lampu kecemasan anda dan letakkan tanda segitiga dengan jarak sekurang-kurangnya 45 meter dari ke belakang ke arah kenderaan anda. Dan orang ramai juga diingatkan untuk sentiasa berhati-hati dalam pemanduan anda dan juga sentiasa mematuhi had laju yang telah ditetapkan. Itu sahaja perkongsian untuk aliran trafik sempena Hari Raya Aidilfitri di RNR Seremban Arah Utara. Kembali bersama Otto di studio, silakan. Terima kasih Kini lokasi. Baik, seterusnya 1,506 kes kemalangan direkodkan dengan 16 kematian dicatat pada hari kelima Op Selamat ke-22. Laporan statistik kemalangan dan angka kematian ini dimuat naik menerusi hantaran Facebook Polis Diraja Malaysia PDRM. Pengguna jalan raya dinasihat agar memandu secara berhemah dan sentiasa mengikuti peraturan yang telah ditetapkan serta memastikan undang-undang jalan raya dipatuhi tanpa kompromi. Sayangi diri, jauhi kemalangan. Pengguna jalan raya juga diingat untuk lebih peka dan berwaspada ketika melalui kawasan lintasan hidupan liar bagi mengelak berlaku konfrontasi. Ketua Pengarah Perkhidmatan, Datuk Abdul Kadir Abu Hashim, berkata ketika melalui laluan berpapan tanda kawasan lintasan hidupan liar, orang ramai perlu lebih berhati-hati. Perkhidmatan telah mengenal pasti beberapa lokasi melibatkan Jalan Kahang Jemaluang, Jalan Kota Tinggi Mersing dan Jalan Keluang Kota Tinggi. Toleransi serta sikap hormat menghormati antara satu sama lain tunjang perpaduan negara selama ini. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah keharmonian dan semangat bersatu padu dalam kalangan rakyat tanpa mengira agama atau bangsa amat penting untuk kestabilan negara. Menerusi hantaran Facebook rasmi Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong turut menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Vaisakhi dan Tahun Baharu Tamil kepada semua masyarakat Sikh dan Tamil. Sultan Ibrahim bertitah semoga Hari Vaisakhi dan Tahun Baru Tamil akan terus membawa kegembiraan kepada mereka yang meraikannya. Perdana Menteri turut mengucapkan selamat menyambut Tahun Baharu Tamil dan Hari Vaisakhi dan Vishu kepada semua masyarakat Tamil dan Sikh serta komuniti Malayali yang menyambut perayaan itu. Menerusi hantaran di Facebook, Datuk Seri Anwar mendoakan supaya tahun ini akan terus membawa keceriaan dan kesejahteraan kepada mereka yang meraikannya. Tuntutan peruntukan oleh Wakil Rakyat Pembangkang akan dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Pemimpin Tertinggi Sekretariat Kerajaan Madani 17 April ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata hal ini susulan pertemuannya bersama Ketua Pembangkang Datuk Seri Hamzah Zainuddin di Parlimen pada 19 Mac lepas. Pertemuan turut disertai Ketua Whip Pembangkang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan dan Ahli Parlimen Beluaran Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi. Kami akan berbincang di kerajaan peringkat Majlis Perpaduan Kerajaan Madani itu. Ya, akan ada mesyuarat dan saya akan bentangkan dan di situ kita akan kemukakanlah. Untuk laporan cuaca seluruh negara, langsung bersama Pegawai Met Malaysia Atikah Marziah Mokhtar. Silakan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kita mulakan laporan cuaca pada petang ini dengan melihat terlebih dahulu pada paparan imej satelit semasa di mana diperhatikan terdapat kelompok awan aktif membawa hujan terutamanya melibatkan bahagian pantai barat Semenanjung, juga di sekitar bahagian miri negeri Sarawak dan juga melibatkan bahagian pedalaman negeri Sabah yang menunjukkan gambaran keadaan cuaca lembap yang sedang berlaku pada ketika ini. Dan melalui paparan imej gemeradar semasa juga dapat kita perhatikan hujan lebat beserta rebut petir sudah berlaku sejak dari awal petang tadi melibatkan bahagian pedalaman pantai barat Semenanjung dan kini sudah bergerak ke arah baratan memberikan kesan keadaan hujan lebat beserta rebut petir terutamanya melibatkan daerah-daerah di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Perak,
negeri Selangor, Melaka dan juga barat negeri Johor. Selain itu, keadaan cuaca lembap turut dicerap melibatkan bahagian pedalaman negeri Kelantan, Pahang dan juga Terengganu yang dijangkakan akan beransur reda menjelang awal malam nanti. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pula, diperhatikan keadaan cuaca lembap yang berlaku di negeri Sarawak melibatkan bahagian tengah negeri Sarawak sejak dari awal pagi tadi kini sudah mula beransur reda dan kini keadaan hujan lebat beserta terbit petir lebih tertumpu melibatkan bahagian Miri dan juga Limbang negeri Sarawak serta di sekitar bahagian pedalaman negeri Sabah yang dijangkakan boleh berterusan sehingga ke malam nanti. Beralih ke status cuaca panas yang terkini pula, sehingga jam 4.30 petang tadi terdapat satu kawasan di negeri Kedah iaitu melibatkan daerah Pokok Sena yang kini berada pada tahap gelombang haba menerima suhu maksima harian antara 37 hingga 40 darjah Celsius. Manakala lain-lain kawasan yang ditandakan dengan warna kuning itu melibatkan negeri Perlis, negeri Kedah, daerah Timur Laut, Pulau Pinang, juga di sekitar bahagian pedalaman negeri Perak, Jajahan Gomusang, negeri Kelantan dan juga daerah Raub. Negeri Pahang pula kini berada pada tahap berjaga-jaga. Selain itu, di negeri Sabah dan juga Sarawak pula, daerah Tuaran, Tenom dan juga Beaufort juga masih lagi berada pada tahap berjaga-jaga, juga melibatkan daerah Limbang negeri Sarawak yang turut berada pada tahap berjaga-jaga. Oleh itu, orang awam di kawasan yang terlibat dalam sibuk beraya masih lagi diminta untuk lebih berhati-hati, amalkan langkah-langkah untuk mengelakkan strok haba dan jangan lupa perbanyakkan minum air. Ingat, kesihatan anda adalah lebih utama. Baik, ini sahaja laporan cuaca yang dapat saya kongsikan pada petang ini. Untuk mendapatkan maklumat cuaca yang lebih terperinci, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my atau menerusi laman sosial media kami seperti yang telah tertera di sini. Sekian dahulu dari Jabatan Meteorologi Malaysia, saya Atika Marzia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya suka makanan moden. Tapi kalau setiap kali raya, lemang dan rendang tetap menjadi pilihan. Selamat Hari Raya Aidilfitri mulia. Walaupun saya suka mendengar lagu-lagu raya yang moden, tapi bila menjelangnya Syawal, saya tetap suka lagu-lagu raya yang klasik. Dengar. Menjelang Hari Raya, berakhirnya puasa. Walaupun sekarang ni dah ada kad raya digital, tetapi saya lebih suka untuk menulis dan menghantar kad raya secara fizikal. Barulah lebih bermakna. Saya tak suka online transfer. Saya suka bagi duit raya dalam sampul raya. Siapa nak duit raya? Balik kampung. Oh, balik kampung. Saya ni memang menetap di bandar. Tapi kalau raya, pasti saya akan balik ke kampung. Jomlah balik kampung. Sekalipun zaman sudah berubah, walau cara mungkin berbeza, namun Hari Raya tetap diraih bersama. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia edisi khas Aidilfitri pada Hari Raya kedua sehingga Hari Raya kelima di TV1 saluran berita RTM dan juga RTM Klik. Selamat Hari Raya
Aidilfitri mulia, meraihkan sebulan berpuasa. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Hari yang mulia telah pun tiba, bersama merayakan rahmatnya. Bermaaf-maafan di pagi raya, lupakan segala kekhilafan. Indahnya bila semua Papa, itu kan lampu merah. Kanak-kanak pun faham peraturan jalan raya. Kami, warga Markas Angkatan Bersama, mengucapkan Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Doa bersama. bersihkan penapis penghawa dingin dan tetapkan 24 darjah Celsius untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perpaduan dan salam Malaysia Madani. Saya Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di Malaysia. Raikanlah Aidilfitri dengan penuh kesyukuran dan kesederhanaan. Kukuhkanlah ukhuwah sesama kita. Eratkanlah perpaduan yang sedia terjalin menerusi tradisi kunjung-mengunjung. Semoga silaturahim dan perpaduan di kalangan kita terus terpelihara. Pada yang pulang ke kampung halaman, berhati-hatilah ketika memandu. Dan ingatlah, keselamatan di rumah adalah sama pentingnya dengan keselamatan di jalan raya. Pastikan suis semua peralatan elektrik dipadam dan air pipe ditutup rapat supaya air tidak melimpah ketika kita meninggalkan rumah untuk beraya di kampung halaman. Barulah kita dapat menjamah ketupat dan rendang yang dihidangkan di hari raya dengan tenang bersama keluarga tercinta. Pesanan kasih tulus ikhlas daripada Petra untuk keselamatan anda semua. Bertemu kembali. Entiti tunggal urus bekalan air di Sarawak dijangka dilaksana penghujung tahun ini dan Taman Negara Niah di Miri berpeluang diiktiraf sebagai warisan dunia. Itu antara perkembangan semasa dari Bumi Kenyalang. Buma Wayne teruskan. Baik Otto, terima kasih. Sambutan Hari Raya Aidilfitri di Sarawak pada tahun ini disifatkan sebagai luar biasa. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata ia diterjemahkan menerusi amalan ziarah menziarahi dan kunjung-mengunjung rakyat dari pelbagai lapisan dan latar belakang pada majlis rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri para pemimpin di negeri ini. Jelasnya semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh rakyat Sarawak itu adalah sangat baik dan ini mengukuhkan perpaduan di negeri ini. Saya mengharapkan ianya akan kekal dan inilah asas kekuatan kita di Sarawak, iaitu perpaduan, hidup dalam keadaan harmoni, tak kira latar belakang kita adalah bersaudara.
Dalam pada itu, rumah terbuka Hari Raya Aidilfitri beliau yang bermula dari 10 pagi hingga 4 petang meriah dengan kunjungan masyarakat pelbagai kaum. Turut hadir ialah Yang di-Pertua Negeri Sarawak, Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan isteri Tuan Puan Fauziah Muhammad Sanusi serta Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg dan isteri Puan Sri Datuk Amar Jumaani Tun Tuanku Bujang. Baik, sementara itu Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata sikap toleransi dan hormat menghormati antara kaum di negeri ini terus terserlah khususnya dalam memeriahkan sambutan Rumah Terbuka Aidilfitri. Menurut beliau, toleransi merupakan elemen penting untuk Sarawak terus membangun serta menjadi negeri maju dan makmur. Sarawak ini adalah sebuah wilayah yang mempunyai rakyat berbilang kaum, berbilang agama, dan kita selama ini hidup rukun, aman, damai, harmoni sejak dari dulu lagi. Alhamdulillah, sebab semangat kerjasama kita, kerjasama faham memahami, hormat menghormati, bertoleransi antara satu dengan lain, antara kaum, antara agama. Dan kita bersyukur di Sarawak ini telah timbul isu-isu tentang keagamaan dan sebagainya. Menurut ahli Parlimen Limbang itu lagi, tradisi rumah terbuka semasa hari perayaan perlu dikekalkan bagi mengukuhkan perpaduan serta persefahaman pelbagai kaum. Beliau ditemui pada sambutan rumah terbukanya di Dewan Kampung Bunga Raya di Limbang. Entiti tunggal yang akan mengendali dan mengurus bekalan air di seluruh Sarawak dijangka dapat dilaksanakan pada penghujung tahun ini. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Junadi mendedahkan perbincangan untuk mewujudkan entiti tersebut kini sudah hampir selesai, terutama melibatkan penggabungan sumber manusia daripada 4 agensi air sedia ada. Agensi terlibat ialah Lembaga Air Kuching, Lembaga Air Sibu, Lembaga Air Kawasan Utara Laku Management Sdn Bhd dan Jabatan Bekalan Air Luar Bandar. Perbincangan telah pun kita mulakan sejak hampir 2 tahun yang lepas dan pada tahun 2024 ini dah hampir ke penghujung dan kita dimaklumkan bahawa insyaAllah sekiranya semua perbincangan dapat selesaikan, entiti air itu akan dapat dilaksanakan pada penghujung tahun 2024. Gabungan 4 agensi ini akan menjadi entiti tunggal mengendali urus tabir bekalan air untuk seluruh negeri seperti Sarawak Energy yang menjadi entiti tunggal mengurus tabir bekalan elektrik. Menurut Datuk Dr. Abdul Rahman, ini bagi memastikan urus tabir air berjalan lancar dan sistematik, terutama selaras dengan saranan Premier untuk pelaksanaan sistem pendigitalan air di negeri ini. Beliau ditemui pada Majlis Rumah Terbuka Hari Raya anjurannya di Kuching. Saudara, Sarawak optimis Taman Negara Niah Dimiri diiktiraf sebagai warisan dunia pertubuhan pendidikan, sains dan kebudayaan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu UNESCO dalam peringkat pemilihan akhir yang bakal berlangsung di New Delhi Julai depan. Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar Sarawak, Datuk Len Talif Saleh berkata, walaupun tiada jaminan, namun peluang untuk mendapat pengiktirafan dunia tersebut amat cerah berdasarkan segala persiapan serta tindakan yang telah dilaksanakan kerajaan negeri selama ini. Di Paris ini merupakan satu daripada preliminary meeting untuk Executive Committee yang terdiri daripada 50 negara UNESCO dan di New Delhi nanti merupakan pemilihan yang terakhir yang melibatkan lebih kurang 50 pencalonan seluruh dunia untuk disenaraikan di bawah UNESCO World Heritage ini. Beliau ditemui media di Majlis Ramah Tamak Aidilfitri di kediamannya di Kuching hari ini. Baru-baru ini beliau berada di Paris untuk perbincangan terakhir mengenai perkara berkenaan. Kementerian Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak berharap syarat penyertaan acara pada Tamasya Sukan Malaysia Suma dikurangkan kepada sekurang-kurangnya 4 negeri daripada 6 negeri ketika ini bagi mengelak acara digugurkan. Menterinya Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berpendapat pengguguran acara kerana kurang penyertaan akan merugikan negara untuk jangka masa panjang. Katanya negara akan mengalami kekurangan atlet pelapis yang perlu digilap untuk beraksi ke peringkat yang lebih tinggi sekiranya kurang mendapat pendedahan di peringkat sukma. Tiap-tiap sukan yang digugur, negara rugi.
negara akan rugi karena atlet yang dipimpin kita itu tidak dapat. Dan apabila kita tidak dapat mengangkat lebih ramai lagi ruang kita untuk menang dalam Olimpik, ruang kita untuk menang dalam Commonwealth, Asian Games, SEA Games makin berkurangan. Malah katanya tindakan tersebut juga akan mematahkan semangat atlet muda yang sudah dibimbing sekian lama untuk berpeluang beraksi sekiranya acara itu digugurkan pada saat akhir. Pada masa sama, beliau berharap Perbadanan Sukan Sarawak dapat berbincang dengan kontingen negeri-negeri lain supaya tidak menarik diri dalam acara yang mungkin digugurkan. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Kuching. Datuk Seri Abdul Karim pada 7 April lalu memberitahu acara Futsal Wanita dan terjun 10 meter platform wanita digugurkan daripada sukma kali ini kerana kurang penyertaan. Acara tinju wanita, Muay Thai dan Taekwondo pula belum dimuktamadkan. Bangsa yang hilang dalam kejadian kepala air di air terjun Kampung Sebat Sematan di Lunduk ditemui meninggal dunia pagi tadi. Laporan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menyatakan mayat Vincent Tiong King Cheng, 20 tahun, ditemui penduduk kampung pukul 7.16 pagi di celah timbunan pokok dan ranting kayu kira-kira 100 meter dari lokasi mangsa dilaporkan lemas. Mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Lunduk untuk tindakan lanjut. Bomba Sarawak menerima panggilan berhubung kejadian itu pukul 4.55 petang semalam. Kejadian melibatkan 3 lagi rakan mangsa. Seorang daripada mereka iaitu Steven Chai Pok Yi, 20 tahun, juga lemas dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala 2 orang lagi berjaya diselamatkan. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka. Kita kembali bersama Otto untuk perkongsian berita selanjutnya. Otto, silakan. Terima kasih Buma untuk laporan itu. Operasi pembenihan awan akan dilaksana jika kemarau berlanjutan. Laporan itu antara perkembangan semasa dari negeri di bawah payu. Perinciannya bersama Yunisia Dolus di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Otto, operasi pembenihan awan di negeri ini akan dilaksana sekiranya kemarau berlanjutan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata agensi dan jabatan berkaitan akan membuat penilaian mengikut keperluan semasa. Awan pun mesti dilihat yang boleh menghasilkan hujan. Ada awan-awan biasa itu tidak boleh juga. Jadi kita serahkan kepada mereka yang tahu akan hal itu. Tapi dalam perancangan kita, selagi kita menghadapi masalah kemarau ini, selagi itu perancangan untuk pembinaan awan ini akan dilaksanakan. Beliau ditemui pemberita dalam majlis rumah terbuka sempena Hari Raya Aidilfitri 2024 Masihi 1445 Hijrah, Ketua Menteri Sabah dan Keluarga di Tuaran. Datuk Haji Ji memberi jaminan kerajaan akan sentiasa berusaha untuk menyelesaikan isu-isu yang dihadapi rakyat, khususnya berkaitan air. Jelasnya, sebanyak 300 juta ringgit telah diluluskan untuk melaksana beberapa projek bagi melancarkan pengagihan air di Kota Kinabalu dan daerah lain di Sabah. Pelaksanaan projek tersebut dijangka selesai tahun ini. Pelbagai usaha dilaksana Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS bagi membantu golongan memerlukan di negeri ini, termasuk pembinaan Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ. Melalui inisiatif itu, sebanyak 20 Rumah Mesra Sabah Maju Jaya SMJ diperuntukkan di setiap kawasan Dewan Undangan Negeri Dun. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam berkata senarai penerima bagi rumah tersebut telah dikenal pasti dan hanya mereka yang benar-benar layak atau menepati kriteria yang ditetapkan menerima bantuan rumah berkenaan. Perumahan SMJ ini kita akan teruskan selagi kerjaan GRS ini memerintah, kita akan teruskan program untuk membantu rakyat bagi membina SMJ. Datuk Joaquim yang juga Adun Kundasang ditemui RTM selepas program penyerahan rumah mesra SMJ di Kampung Merunggin 2 Ranau.
Bagi Dun Kundasang, 40 rumah mesra SMJ akan dibina tahun ini. Jumlah itu termasuk 20 rumah yang diperuntukkan dalam Dun berkenaan tahun lalu. Pembinaan rumah tersebut telah melalui pejabat daerah Ranau dan perlu disiapkan mengikut spesifikasi yang ditetapkan. Sejurus selepas program itu, Datuk Joakim turut mengunjungi Majlis Rumah Terbuka Hari Raya Aidilfitri di beberapa kediaman dalam kawasan Dun Kundasang. Beliau menyifatkan aktiviti saling kunjung-mengunjungi dalam setiap sambutan perayaan mampu mengeratkan lagi hubungan silaturahim selain memperkasa perpaduan rakyat pelbagai kaum. Hari Raya Aidilfitri pasti tidak lengkap tanpa hidangan kuih muih. Kebiasaannya, pelbagai pilihan ditawarkan pengusaha kuih raya dalam menghasilkan pelengkap juadah untuk meraikan tetamu itu. Ikuti perkongsian wartawan Zahira Samain menyingkap rahsia seorang pengusaha kuih raya di Putatan yang mewarisi perniagaan ibunya. Berhadapan kenaikan harga bahan mentah bukan penghalang untuk Asriani Sumasi 46 tahun mengekalkan pengeluaran sekurang-kurangnya 10 jenis kuih raya pada harga berpatutan. Perniagaan ini diwarisi daripada ibunya, Bunga Ramping 61 tahun yang diusahakan sejak lebih 40 tahun lalu. Selain harga berpatutan, saiz dan rasa kuih raya yang dihasilkan juga dikekalkan demi kepuasan hati pelanggan, khususnya pelanggan tetap. Setiap tahun sekurang-kurangnya 5 jenis biskut wajib dan 5 jenis biskut raya baharu dihasilkan sesuai permintaan pelanggan dan trend semasa. Kita melihat bahawa persaingan biskut ni sangat luas yang ada kita dapat di luar kan. Kita nampak bahawa banyak biskut dijual di supermarket, di tepi-tepi, di bazar-bazar. Tetapi permintaan kepada kami juga masih tinggi. Tat Nanas, Elemen London, Ulat Bulu, Crumbs, Coklat Bar, Suji Horlicks, Pandan Red Ice dan Bunga Blueberry antara biskut raya yang dijual tahun ini. Tempahan yang diterima mencecah 2,000 balang. Setiap balang mengandungi 50 biji kuih raya, dijual pada harga RM25 sebalang. Harga istimewa turut ditawarkan bagi pembelian mencecah 100 biji. Kami juga buka peluang perniagaan kepada semua ejen-ejen lah. Kebanyakan ejen-ejen kami ni daripada suri rumah dan juga ada sebahagian yang bekerja lah. Jadi kami memberi harga ejen, kami ada lebih kurang daripada 10 ejen lah yang ada yang di KK saja 10 ejen ya. Ada juga ejen atas ejen pun ada juga. Wanita gigih ini juga berhasrat membina sebuah bengkel pembuatan kuih raya berhampiran rumah ibunya bagi meningkatkan lagi pengeluaran pada masa akan datang. Setakat ini, pembuatan kuih raya dijalankan di kediaman ibunya dibantu 3 pekerja. Asriani bersyukur kenaikan kos sara hidup tidak menjejaskan perniagaannya untuk terus berkembang maju. Lebih membanggakan, beliau mampu tersenyum dengan pencapaiannya sebagai pengusaha biskut raya dengan pendapatan mencecah RM20,000 semasa musim perayaan. Selain Asriani, kakaknya di Tawau turut menjalankan perniagaan sama bagi memenuhi permintaan pelanggan di kawasan pantai timur Sabah. Zahira Samain, RTM. Baik, sekian perkongsian dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan semasa, teruskan bersama Otto. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Otto? Terima kasih Yunisia di Kota Kinabalu. Jadi kita akan berehat seketika.
Baik, berita wilayah diteruskan dengan laporan semasa dari Selangor. Langsung bersama Samsia Samsi. Baik, terima kasih Otto. Pengguna jalan raya dinasihat untuk mematuhi peraturan serta undang-undang jalan raya. Peringatan itu susulan pelbagai kesalahan dikesan sepanjang OP Hari Raya Aidilfitri yang dilaksana Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Selangor. So, nasihat saya pandulah dengan berhati-hati, patuhi isyarat lalu lintas, pandu jangan laju, patuhi laju. Dan untuk makluman juga, JPJ ada skuad khas untuk penyamaran yang menggunakan kenderaan tanpa logo yang akan mengambil gambar pada yang ambil gambar pemandu-pemandu yang melakukan kesalahan seperti motong barisan, motong double line, motong melanggar lampu syarat merah dan sebagainya lah. Lebih 40,000 pelbagai jenis kenderaan telah diperiksa sepanjang operasi sehingga 11 April lepas. Daripada angka itu, 3,347 daripadanya telah diambil tindakan atas pelbagai kesalahan. Tiada lesen memandu kompeten CDL, kesalahan paling banyak dikesan dengan 1,736 notis saman dikeluarkan, diikuti lesen kenderaan motor LKM tamat tempoh dan tiada insurans dengan 1,311 notis dan lain-lain kesalahan melibatkan 1,130 notis. Tradisi jual lemang sambil beramal sejak 14 tahun lepas diteruskan Persatuan Belia Gugusan Salak Bagus. Tahun ini disasarkan 32,000 batang lemang dapat dijual bagi membolehkan kerja-kerja kebajikan dapat diteruskan. Pengerusinya Muhammad Haidir Hamid memaklumkan hasil sebahagian keuntungan sedia disalur bagi membantu masyarakat setempat yang memerlukan. Program-program sebegini dapat dicontohi oleh belia-belia di kawasan lain. Macam di sini kita create satu program membakar lemang yang mana pada raya tahun ni hampir 75 orang petugas yang ditugaskan untuk membakar lemang ni, yang mana terdiri daripada kaunter, dapur bakar dan juga dapur basah serta delivery, yang mana keseluruhan petugas adalah daripada kawasan belia setempat ni. Setakat ini hampir 20,000 batang lemang terjual. Pengurusan Masjid Nurul Huda Puchong sedang mengumpul dana tambahan. Keperluan itu bagi menggantikan shilling dan permadani yang rosak akibat ribut bulan lepas. Masjid yang berusia 20 tahun ini pertama sekali sudah tentu selagi struktur di bahagian bumbung tidak dapat dibaik pulih sepenuhnya, kita mengharapkan sekiranya adalah mana-mana pihak yang prihatin terhadap Masjid Nurul Huda ini dapat membantu untuk menyelesaikan permasalahan di bahagian bumbung terlebih awal. Tindakan pantas juga telah diambil Jabatan Agama Islam Selangor JAIS dengan melantik kontraktor bagi membaiki bumbung yang rosak. Sumbangan boleh disalur menerusi nombor akaun Masjid Nurul Huda seperti tertera. Kebun komuniti berupaya melahirkan masyarakat mampan sekaligus meletakkan pertanian bandar antara yang praktikal diketengahkan. Di Taman Bukit Subang Shah Alam, projek Beyond Benih diusahakan 15 ahli Persatuan Penduduk Pangsa Puri Melati di tanah seluas 0.4 hektar. Usaha mewujudkan kebun komuniti ini juga mendapat kerjasama British American Tobacco BAT Malaysia. 2 kebun telah disiapkan dan dijangka 10 lagi kebun akan dilancarkan di lokasi terpilih. Funding ataupun kita punya sumbangan, kita boleh sampai. Kita mengharapkan agar isu kritikal negara, salah satunya ialah mengenai keterjaminan makanan akan dapat nak kata diselesaikan insya-Allah, tapi kita ingin membantu ke arah mendapatkan penyelesaian pada keterjaminan makanan, sebab itu adalah katakan nadi kepada penduduk-penduduk di masyarakat Malaysia ini.
Masyarakat setempat juga boleh membeli hasil tuaian kebun komuniti dengan harga berpatutan. Macam saya nak ambil anak sekolah kan, nak cepat. Jadi kat sini lebih kita turun je, senang kita boleh ambil kat sini. Harga lebih murah daripada kat luar. Kat kedai depan ni dia mahal sikit. Kalau kat sini kita boleh minta banyak mana kita nak kan. Kalau kat luar kita kena beli banyak, so tak habis kan. Mendapat pada komuniti, kebun komuniti ni satu pengalaman lah. Lepas tu yang pencen boleh berkarya, yang muda dapat ilmu kan. Lepas tu penduduk dapat disatukan dengan mekanisme kebun. Kebun boleh menyatukan komuniti rupanya kan. Bukan setakat nilai value duit, tapi value persahabatan, kejiranan dapat dipupuk daripada kebun. Keuntungan jualan pula disalur semula untuk kegunaan kebun komuniti ini. Laporan itu menutup perkembangan dari Selangor, dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Otto, teruskan laporan lain Berita Wilayah. Terima kasih Samsiah untuk laporan itu tadi. Seterusnya, menjelang Piala Asia bawah 23 tahun 2024 di Doha, Qatar bermula 15 April hingga 3 Mei depan, seramai 23 pemain yang dipilih Ketua Jurulatih B23 Kebangsaan Juan Torres Garrido bagi membarisi skuad Harimau Melaya B23 membawa cabaran Malaysia. Dua tonggak tengah Selangor FC Muhammad Khairi Ajmal Mahadi dan Noin Lin di antara yang terpilih dalam senarai akhir tersebut. Turut tersenarai penyerang ke kelab Jepun YSCC Yokohama Lukman Hakim Syamsuddin serta pemain kacukan Malaysia Scotland Fergus Tanning. Antara pemain lain adalah penjaga gol Penang FC Sheikh Izhan Nazil Sheikh Azman, pemain Johor Darul Takzim 2 Darul Syam KK George dan penyerang Kuala Lumpur City FC Muhammad Hakimi Azim Rosli. Malaysia diundi dalam kumpulan D dan memulakan kempen dengan bertemu Uzbekistan pada 17 April 2024 ini di Stadium Antarabangsa Khalifah. Penjaga gol KL City FC Hafizul Hakim Khairul Nizam Joti akui perebutan tempat dalam skuad utama musim ini dilihat amat sengit. Jelas Hafizul dia perlu bersaing dengan penjaga gawang utama Muhammad Azri Abdul Ghani yang juga penjaga gol kebangsaan. Bagaimanapun, Hafizul yakin pengalaman dimiliki akan memberikan pilihan buat Ketua Jurulatih Morislav Kulyanak berangka barisan utama sepanjang musim memang ini. Azri, macam kita semua tahu, dia karir nasional. So memang bukan mudah untuk saya nak bersaing dengan dia, tapi insyaAllah dengan apa yang saya ada, saya akan cuba berikan saingan kepada dia, saingan yang orang kata saingan sihat untuk merebut tempat dalam kesebelasan utama. Kehadiran Hafizul dalam skuad The City Boys bagi mengisi kekosongan ditinggalkan Azim Al-Amin yang berhijrah ke Selangor FC. Penjaga gol berusia 30 tahun itu pernah beraksi untuk Penang FC, Perak CFC, Harimau Muda dan Harini FT. Hafizul mewakili skuad kebangsaan sebanyak 8 kali dan merekodkan 2 perlawanan tanpa bolos untuk Harimau Melaya. Bekas juara dunia Aaron Chia dan So Woo-yik bakal terajui cabaran Piala Thomas Negara. Bergu utama negara itu akan mengetuai kempen Malaysia di Chengdu, China dari 28 April hingga 5 Mei depan. Perkara itu diumumkan Persatuan Badminton Malaysia BAM. Selain itu, persoalan mengenai penyertaan pemain profesional negara Lee Zijia dalam skuad Piala Thomas 2024 juga terjawab apabila namanya turut tersenarai. Berita baik juga buat peseorang negara T. Ziyong yang bergelut dengan kecederaan apabila disahkan memperoleh tempatnya dalam skuad. BAM juga telah memilih Leong Junhao, Chiam Jun Wei dan Justin Ho untuk kategori perseorangan. Manakala Nur Izzuddin Rumsani, Gong Zifei dan Muhammad Haikal Nazri akan mewakili Malaysia dalam acara bergu. Program Rumah Mesra Rakyat 2.0 RMR 2.0 yang dikenal Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB mampu mempercepat peluang untuk mereka yang layak memiliki kediaman sendiri dalam tempoh maksimum 3 bulan sahaja.
Pengurusi SPNB Datuk Husam Musa memaklumkan 3,000 unit rumah disasar siap hingga hujung tahun ini. Jelasnya pelaksanaan program RMR 2.0 jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan RMR 1.0 yang memerlukan pemohon menunggu giliran masing-masing yang mengambil masa bertahun-tahun. Syarat kelayakan pemohon mendapatkan RMR 1.0 dan RMR 2.0 adalah sama, termasuk pendapatan bulanan isi rumah tidak melebihi RM5,000 dan pemohon layak mendapat subsidi kerajaan sebanyak RM20,000. Pemohon RMR 1.0 perlu mencagarkan tanah mereka kepada SPNB untuk pinjaman sebanyak RM55,000 selama 16 tahun. Namun, kelulusannya perlu mengikut giliran. 2 rumah musnah dalam kebakaran dalam kejadian berasingan pagi tadi. Insiden berlaku masing-masing di Jerantut dan Temerloh. Pengarah JBPM Pahang, Datuk Dr. Wan Muhammad Zaidi Wan Isa berkata, kejadian pertama melibatkan rumah jenis separuh kekal yang musnah sepenuhnya di Kampung Damak, Jerantut pada pukul 6.26 pagi tadi. Kebakaran dikawal sepenuhnya pada pukul 7.05 pagi oleh 15 pegawai dan anggota Balai Bomba dan Penyelamat Jerantut, Kuala Krau dan pasukan bomba sukarelawan Damak. Sementara itu, kebakaran kedua berlaku di kampung orang asli Paya Sendayan, Kuala Krau, Temerloh. Panggilan kecemasan diterima pada pukul 10.47 pagi. Operasi pegawai dan anggota BBP Kuala Krau dan BBP Bukit Angin. Seorang pelajar Universiti Sultan Azlan Shah maut selepas kereta Proton Saga yang dinaiki terbabas dan terbakar di Jalan Ulu Gali, Jelu di Raub tengah malam tadi. Ketua Polis Daerah Raub, Superintendent Muhammad Syahril Abdul Rahman berkata, dalam kejadian kira-kira 12.45 tengah malam itu, mangsa Nurul Izzati Yunus, 23 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian. Menurutnya, terdapat 4 orang termasuk pemandu menaiki kenderaan berkenaan. Hasil siasatan awal, kereta dipandu bapa mangsa yang berusia 66 tahun dari arah Kampung Lecha dalam perjalanan menuju ke Petaling Jaya dipercayai hilang kawalan sebelum terbabas memasuki ke kanan jalan dan melanggar pokok sebelum terbakar. Akibat daripada kemalangan tersebut, Nurul Izzati iaitu penumpang hadapan telah terperangkap di dalam kenderaan. Penumpang di bahagian belakang yang cedera telah dihantar ke Hospital Raub untuk rawatan selanjutnya. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan APJ 1987. Jabatan Agama Islam Johor merampas 11 alas kaki bergambar Kaabah yang dijual di sebuah pasar raya di Batu Pahat sehari sebelum Aidilfitri. Exco Hal Ehwal Agama Islam Muhammad Farid Muhammad Khalid turut mengesahkan pengurusan pasar raya berkenaan juga telah dipanggil bagi memberi keterangan. Amaran juga diberi kepada pihak terlibat agar tidak menjual sesuatu produk yang menyentuh sensitiviti masyarakat. Sebelum ini, tular di media sosial berhubung aks atas alas kaki tersebut yang dijual di sebuah pasar raya terkenal di Batu Pahat. Seorang pengguna memuat naik gambar alas kaki itu selepas terkejut melihat gambar tertera Kaabah. Perkembangan isu bekalan ID Johor, hanya 10% daripada 147 lokasi yang dikenal pasti sebelum ini masih dibelenggu masalah bekalan air. Exco Kerja Raya, Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Negeri Muhammad Fazli Muhammad Saleh menjelaskan isu ID 90% lokasi terlibat berjaya dikawal. Turut dimaklumkan jumlah rumah yang terkesan adalah lebih kurang daripada jangkaan awal, iaitu hanya kira-kira 300 rumah daripada jangkaan 2,000. Cuma setelah beberapa mitigasi plan yang kita buat, hanya beberapa kawasan sahaja yang terjejas berbanding sebelum ini yang kita jangkakan mungkin 2-3 ribu rumah yang terjejas, tapi Alhamdulillah kali ini terjejas juga tapi tak seperti yang kita jangkakan 2-3 ribu rumah. Selain itu, isu air di beberapa kawasan yang kerap mengalami masalah itu sebelum ini kini sudah selesai. Antara kawasan terlibat Parit Sulong, Felda Waha, Felda Lok Heng dan Pekan Lapis.
Melaka salur peruntukan RM100,000 kepada rumah tradisional Villa Sentosa. Peruntukan berkenaan bagi memelihara serta memelihara rumah tradisional yang terletak di Kampung Morten. Saya melihat bahawa nilai-nilai sejarah yang ada pada rumah lama ini mesti dipelihara dan mesti dijaga dengan baik untuk menjadi warisan kepada generasi yang akan datang, selain menjadi tempat tumpuan pelancong yang hadir untuk melihat seni dan budaya seni bena Melayu yang sudah sedia wujud sejak 100 tahun dahulu. Jadi saya dipahamkan lebih 200,000 pengunjung pada luar negara yang telah mendaftar sebagai pelawat dan diambil kira untuk dijadikan rujukan sebagai kawasan Kampung Morten di Villa Sentosa ini akan menjadi satu kawasan, menjadi sebutan kepada pelancong-pelancong yang datang pada luar negara. Kerajaan negeri juga sedia memberi perhatian kepada kebersihan kawasan Kampung Morten. Beliau berkata demikian pada sambutan 100 tahun Villa Sentosa Kampung Morten yang turut dihadiri Yang di-Pertua Negeri Tun Dr. Muhammad Ali Muhammad Rustam. Kira-kira 1,000 pengunjung hadir ke Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran Balai Rasmi Undang Luak Johor di Johor Negeri Sembilan. Datuk Lembaga Tiang Balai Luak Johor, Datuk Raja Balang Hamzah Limin berkata penganjuran rumah terbuka ini bagi menghimpunkan masyarakat berbagai kaum di bawah naungan luak itu. Kebakaus yang Tamamula Undang Luak Johor adalah semata-mata untuk meraihkan berbagai kaum di Luak Johor, kerana pada hari lain kaum-kaum ini adalah kata orang segan dan masuk. Pada hari ini telah terbuka berbagai kaum. Inilah kata orang konsep merapat teknologi kaum di Luak Johor yang mana tadi disebutkan kaum Melayu, Cina, India dan juga masyarakat orang asli. Bagi pengunjung, penganjuran rumah terbuka ini membolehkan mereka berkumpul bersama-sama. Simptom-simptom microsleep. Tersengguk-sengguk, mata terkebil-kebil, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Kesediaan pelbagai pihak berkongsi rezeki menciriakan sambutan Aidilfitri anak-anak yatim. Wartawan Faras Hairin Abdul Jalil berkunjung ke rumah anak-anak yatim dan Asnaf Baitun Nurwadah meninjau persiapan mereka menyambut Hari Raya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang dinamakan Baitun Nurwadah lah, rumah Nurwadah. Okay, anak-anak kat sini ada dalam 37 orang dan majoritinya lah yatim piatu. Lingkungan umurnya daripada 4 tahun hinggalah ke 18 tahun. Baitun Nurwadah ditubuhkan pada 2010 di bawah seliaan Hafifah Ismail sepenuh masa. Terletak di Setiawangsa, Kuala Lumpur, rumah 2 tingkat dengan 7 bilik ini beroperasi menerusi sumbangan pelbagai pihak. Meraihkan Aidilfitri bersama anak-anak yatim Nurwadah bukan lagi asing buat Hafifah. Saya akan jaga macam mana saya jaga anak kandung saya sendirilah, dari segi baju raya ke, kasut raya ke. Biasanya saya akan siapkan baju raya diorang sebelum Ramadan. Biasanya lagi 3 bulan nak Ramadan tu baju raya dah siap saya tempah. Saya akan beli kain tempah sebab nak pakai sedondon. Sambutan Aidilfitri bagi anak-anak Nurwadah tiada bezanya dengan kanak-kanak lain. Kehadiran pelbagai individu yang sentiasa berkongsi rezeki, meraihkan bersama-sama, mengukir senyuman dan keceriaan kepada anak-anak ini. Biasanya kami akan masak sama-sama lah. Tak banyak menu pun, tapi dengan kuantiti yang cukup-cukup je untuk nak ni. Sebab nanti kita akan berjalan ni, pergi jalan dari sini nak makan lagi. Jadi tak akan masak banyak lah. Setakat ni semua dah lengkap, kira sikit-sikit je lah lagi. Macam songkok, benda-benda yang kecil-kecil je lah.
yang belum settle lagi. Bunga api orang ada macam biasalah. Macam biasa macam budak-budak lain. Baju raya pun kita ambil lengkap, beli baju baru. Semua baju baru daripada dulu pun. Ada tak? Hari raya ni saya seronok kerana saya dapat bermain dengan adik-beradik, main mercun, makan banyak dan Mama ikrarkan. Dan Abah dan belikan baju Melayu. Seronok macam aja dapat main mercun dengan kawan-kawan, makan makanan yang sedap. Meskipun Aidilfitri diraih tanpa kedua ibu bapa di sisi, namun dengan kehadiran pihak-pihak yang prihatin dengan nasib anak-anak di Nur Raudah, Aidilfitri tetap diraih dan dinikmati. Sesungguhnya Aidilfitri adalah hari yang penuh dengan kemaafan. Namun, ia juga tentang berkongsi rezeki dengan mereka yang masih memerlukan. Salam Aidilfitri, Faraz Hairin Abdul Jalil, RTM. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Salam Malaysia Madani.